ini butuh pendidikan rendah, tak dapat bersaing. Kemudahan kesihatan tidak menyeluruh. Asas seperti bekalan air pun masih belum selesai. Yang kita nak buat HSR. Yang kita nak buat projek-projek mega besar-besar. Asasnya walaupun mereka berdua ini mempunyai latar pemikiran dan juga pandangan politik yang sama sekali berbeza, tetapi mereka boleh bersama semalam di pentas untuk membincangkan satu topik yang berkait dengan kepentingan awam yang melibatkan sebuah entiti korporat yang dikatakan sebagai tunjang ekonomi orang Melayu. Dan secara keseluruhan saya menilai di dalam perdebatan di antara Datuk Seri Anwar dan juga Datuk Seri Najib mencapai objektif. Meskipun kita lihat dari sudut perjalanan debat tersebut sudah pasti akan ada berlaku kekurangan. Misalnya dari segi menepati masa yang telah ditetapkan, ada panel yang mengambil masa yang lebih, dan juga ada soalan-soalan yang nampaknya tidak dapat dihuraikan dengan jelas. Kadang-kadang ada idea-idea yang dihujahkan oleh kedua-dua pendebat ini tidak nampak pertalian ataupun mungkin nampak maksud dalam konteks yang berbeza antara kedua tokoh ini. Secara keseluruhannya saya melihat Datuk Seri Najib, pembawaan perdebatannya nampak agak bersahaja dan beliau nampaknya masih terikat dengan status quo sebagai bekas pemimpin yang memimpin negara, kerajaan Barisan Nasional. Dari segi falsafah pengurusan ekonomi yang mereka bawa, iaitulah menggalakkan kewujudan kek besar ekonomi yang bermatlamat untuk memberi kesejahteraan ekonomi kepada rakyat, khususnya orang Melayu. Konsep yang dibincang oleh Datuk Seri Najib tidak ada beza. Dari segi pendekatan ekonomi, zaman Tun Mahathir memimpin negara selama 22 tahun di bawah Barisan Nasional, itu mengadakan kek yang besar dan juga mewujudkan tycoon-tycoon Melayu dalam konteks ekonomi payung yang akan memberi kesejahteraan dan peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat. Pendekatan mewujudkan payung besar ekonomi melalui kek ekonomi ini sebenarnya juga bagus, berkesan untuk perjalanan ekonomi yang progresif, tetapi pemantauan dan juga memastikan tidak adanya salah urus adalah satu perkara yang sangat mencabar. Secara keseluruhannya saya melihat debat ini tidaklah kita dapat samakan seperti debat-debat yang berlaku di negara-negara maju, kerana budaya berdebat ini di Malaysia bukanlah sesuatu yang lazim. Kalau di negara maju seperti di Amerika Syarikat, di Britain, di Australia, perdebatan antara pemimpin-pemimpin utama itu adalah sesuatu yang sangat lazim. Kita akui bahawa pendebat-pendebat kita semalam, Datuk Seri Najib, Datuk Seri Anwar, mungkin mereka tidak sempat untuk membuat homework yang sesuai disebabkan barangkali kekangan masa ataupun kita lihat aksi-aksi dalam politik yang lazimnya tidak mewujudkan satu suasana yang kondusif untuk perbincangan ataupun diskusi politik yang terbuka seperti ini. Tetapi secara keseluruhannya saya melihat kedua-dua pendebat ini telah memberi input yang baik. Sudah pasti kita tidak menjangkakan bahawa input-input itu adalah 100% input yang memenuhi matlamat dan juga expectation daripada pendengar-pendengar. Tetapi sekurang-kurangnya ia telah membuka satu medan kepada budaya untuk berbincang dalam konteks diskusi ilmiah. Saya kira kedua-dua pihak tersebut, antara Datuk Seri Anwar dan Datuk Najib, kita dapat lihat sekurang-kurangnya mereka memberikan data-data, masing-masing mengungkapkan data mereka sendiri dan terpulang kepada pihak luar untuk menilai setiap pandangan dan data-data tersebut. Namun, apa yang jelas, masing-masing penyokong sama ada Datuk Seri Najib ataupun Datuk Seri Anwar merasakan pemimpin mereka di pihak yang benar, malah dikatakan lebih berwibawa dan memenangi debat tersebut.
ini terpulang kepada tafsiran penyokong-penyokong masing-masing. Sedangkan kalau dilihat secara menyeluruh, terdapat ada berapa kelebihan dan terdapat berapa kekurangan di antara mereka berdua dalam konteks debat tersebut. Ini juga disumbangkan juga oleh format dan masa yang diperuntukkan agak terhad, yang menjadikan peluang untuk memberikan analisis atau mukakan hujah yang lebih mendalam itu menjadi lebih terbatas. Memang terdapat pelbagai komen di media sosial. Ada yang menyatakan hambar, ada yang menyatakan tiada siapa yang menang kerana prestasi masing-masing lebih kurang sama. Sebenarnya ini dipengaruhi oleh sentimen satu kelompok, sesebuah kelompok tersebut. Seperti kata tadi, pihak yang mendukung Najib Tun Razak akan pasti menyatakan bahawa prestasi Datuk Seri Najib Razak itu cemerlang. Manakala di pihak penyokong Datuk Seri Anwar, mereka menyatakan bahawa hujah fakta yang dikemukakan Datuk Seri Anwar itu padu. Namun saya kira yang penting, apa-apa yang baik, menarik, bernas, logik dan ada rasional perlu diambil perhatian. Misalnya, isu keperluan adanya audit forensik terhadap syarikat-syarikat besar yang bermasalah sebelum kerajaan melakukan ataupun menyelamatkan syarikat tersebut untuk memastikan tabik urus yang lebih baik.